Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Nur Hisham. Hari ini saya, Nur Sasliza binti Nan, JID 190118720546 akan menjelaskan topik berkenaan sejarah perkembangan perkamusan Melayu. Apa itu kamus? Menurut maklumat yang telah diperolehi, perkataan kamus itu sendiri adalah serapan daripada perkataan bahasa Arab iaitu kamus atau dalam bentuk jamaknya ialah kawamis. Sejarah perkataan kamus itu jelasnya memperlihatkan makna dasar yang terkandung dalam kata kamus, iaitu sebagai sebuah wadah pengetahuan khususnya bagi pengetahuan bahasa yang tidak terhingga dalam dan luasnya ilmu tersebut. Selain daripada itu, kamus juga boleh didefinisikan sebagai sejenis buku atau kitab rujukan yang menerangkan atau menjelaskan makna sebuah kata-kata serta berfungsi untuk membantu para pengguna mengenal perkataan-perkataan baharu. Menurut The American College Dictionary 1960, kamus merupakan buku yang berisi pilihan kata sesuatu bahasa atau sesuatu kelas kata khusus. Lazimnya ia disusun mengikut abjad dengan penjelasan makna serta maklumat lain yang turut dinyatakan dalam bahasa sama atau bahasa yang berbeza. Kita teruskan dengan perkembangan perkamusan. Asma Haji Omar berpendapat bahawa beberapa golongan sarjana terdahulu menyatakan bahawa dalam sejarah persuratan Melayu, kegiatan perkamusan Melayu ini tercatat bermula awal abad ke-15 iaitu dengan munculnya senarai daftar kata Melayu Cina. Kamus Melayu pertama ini telah dikesan kewujudannya sekitar tahun 1403 hingga tahun 1511, di mana dalam senarai daftar kata Melayu Cina ini terdapat 482 perkataan kesemuanya dan ia disimpan rapi di perpustakaan School of Oriental and African Studies di University of London. Bidang perkamusan ini telah dicetuskan oleh orang barat pada suatu ketika dahulu kerana disebabkan oleh faktor perdagangan yang sangat meluas dan ia melibatkan komunikasi antara pedagang waktu itu. Disebabkan terlalu ramai pedagang dan pelayar daripada barat, bahasa Melayu menjadi lingua franca atau bahasa komunikasi pada ketika itu dan muncullah bidang perkamusan Melayu yang dicipta bagi memudahkan segala urusan komunikasi dua hala antara mereka. Selepas senarai daftar kata Melayu Cina dicipta, telah muncul sebuah lagi kamus yang cukup terkenal pada ketika itu iaitu Glosari Itali Melayu yang telah dihasilkan oleh Antonio Pigafetta. Beliau merupakan seorang pelayar warga Itali yang menemani Ferdinand Magellan mengelilingi dunia pada sekitar tahun 1519 hingga 1522. Glosari dalam kamus tersebut mengandungi 426 perkataan kesemuanya pada ketika itu. Antara tokoh lain yang turut berusaha menghasilkan kamus ialah James Howison, William Marsden, Lab Farr, Swettenham dan menjelang abad ke-20, penghasilan kamus diteruskan lagi oleh Schellenberg, Wilkinson, R.O. Winstead serta dua orang tokoh tempatan iaitu Mahmud Said Abdul Kadir dan Haji Syamsuddin Muhammad Yunus. Melihat kepada konsep perkamusan pula, terdapat beberapa konsep penting yang dititik beratkan dalam penciptaan sesebuah kamus iaitu tipologi, leksikologi dan leksikografi. Dari sudut bahasa, Hetman 1972 mengatakan tipologi didefinisikan sebagai suatu pengelompokan bahasa berdasarkan ciri-ciri fonologi, nahuan atau leksikal untuk menentukan jenisnya yang lalu daripada perkembangan sejarah. Kita beralih kepada leksikologi. Leksikologi pula ialah ilmu untuk mempelajari dan menganalisis kosakata melalui perkembangan bentuk dan erti atau makna dengan bantuan bidang etimologi iaitu asal-usul sesebuah kata itu. Di samping itu, bidang leksikografi pula merupakan sebuah bidang linguistik terapan yang mencakupi teknik dan metodologi penyusunan. Leksikografi juga adalah cabang leksikologi di mana terdapat beberapa persamaan seperti dari segi pengumpulan data, pemilihan data dan pengabjadan di samping menyusun definisi dan memberikan makna bagi sesebuah perkataan.
Terdapat beberapa jenis kamus yang sering digunakan dan dirujuk oleh masyarakat, khususnya individu yang berkhidmat di institusi pengajian seperti sekolah dan universiti. Antara kamusnya ialah Kamus Peribahasa, Kamus Aneka Bahasa, Kamus Ensiklopedia, Kamus Etimologi, Kamus Diakronik, Kamus Sinkronik, Kamus Umum, Kamus Istilah, Kamus Sinonim dan Kamus Thesaurus. Secara kesimpulannya, Perkamusan Melayu ini sangat penting khususnya berkaitan pengajian bidang bahasa. Ianya juga merupakan antara faktor berkembangnya bahasa Melayu di seantero dunia dan banyak digunakan dalam beberapa sektor, lebih-lebih lagi sektor perdagangan. Oleh itu, kita sebagai generasi muda yang berintelektual tinggi haruslah memanfaatkan dan menjaga institusi berkaitan bahasa seperti ini supaya terus digunakan dan terjamin kedudukannya di mata generasi akan datang. Baiklah, sekian sahaja pembentangan saya berkaitan sejarah perkembangan Perkamusan Melayu. Terima kasih dan Assalamualaikum.